Untuk Prof Zainal, Datuk, tadi Prof mention berkaitan dengan MTON. Prof juga pernah jadi pengurusi Unimap, ya, satu masa dulu. Ya. Sekarang ni kita ada dua board, satu MBOT, ya, yang akhirnya ditubuhkan dengan fungsi-fungsi tertentu, dan kita masih ada BM yang mana sekarang ni program-program teknologi kejuruteraan. Kalau UTHM ini kita diakredit melalui E-Tech di bawah BM. Tapi rakan-rakan kita di MTON yang lain, ya, termasuk Unimap, Datuk Prof, UTM dan juga UMP, dia tak sama dengan kita. Ya. Dia diakredit melalui MBOT. Jadi mungkin atas perkara ini, bagaimana Prof melihat hala tuju teknologi kejuruteraan, keseragaman antara universiti-universiti teknikal ni, Prof. Dan kalau di UTHM juga sekarang ni semua program selain daripada kejuruteraan adalah dikategorikan sebagai TVET. Dan bagaimana yang kita maklum, TVET sekarang ni di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang Muhammad Menteri telah melantik YB Nurul Izzah sebagai pengurusi, saya lupa dia punya yang tepat, tapi mempengurusikan perkara-perkara untuk pembangunan TVET. Jadi kalau Prof sebagai penasihat dalam jawatan kuasa ni, apa yang Prof akan cakap pada YB Nurul Izzah, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi lah, soalan tu memang jauh hadapan. Walau macam mana pun, elok saya perjelaskan kepahaman saya sekarang ni. Setakat ada dua board yang sedang berfungsi. Saya juga full board majlis MQA, jadi saya tahu dah semua dasar akreditasi ni lebih kurangnya yang melibatkan kepentingan kita kan. Ya sebenarnya BEM sebab dia dah establish lama, perjalanan dia memang laju lah. Even ETAC itu sebenarnya didraft oleh satu kumpulan yang niatnya untuk MBOT, tapi dia ambil oleh mereka tu lah sebab dia laju, dia dah siap, infrastruktur dah ready. Tapi tidak mengapa dalam pindaan 2015 ke BEM nya dasar akta itu memang disebut mereka yang menggunakan melalui laluan engineering teknologi boleh juga akhirnya menjadi professional engineer. Dalam konteks professional engineer yang sekarang ni lah, yang konvensional, walaupun dia buat engineering teknologi, dan pada masa itu juga dia memantapkan proses akreditasi melalui E-Tax sebab dia dah guna pakai E-Tax itu sebagai dia punya. Jadi MBOT sekarang ni dia nak create yang barulah, namanya lebih kurang tu juga. Jadi tak apa, itu satu. Pindaan itu juga menjelaskan bahawa laluannya boleh pergi ke MBOT, lepas tu dia pergi ke BM pun boleh, ataupun melalui BM terus dan boleh mendaftar dengan MBOT. Jadi bolehlah possibility itu. Tinggal lagi kalau curriculum itu agak rendah dan keadaan tertentu, dia akan meminta kita pertingkatkan memenuhi kehendak BM. Ini yang jadi membebankan sikit pelajar lah, saya nampak. Ini yang kita rasa unfair kepada engineering teknologi ni, kena ambil banyak kredit. Ini yang saya masih tengok macam sedikit membebankan mereka lah. Sedangkan fundamental education ni sepatutnya almost similar in term of amount of learning and so on. Jadi dalam kes ni mereka yang engineering teknologi ni kena belajar lebih sikit lah. Itu dia nampak. Tapi itu mungkin insyaAllah bila you all semua dah nampak jelas perkara ni, boleh berunding balik lah slowly. Tapi kita sekarang ni at least jangan sampai BM kata program engineering teknologi tak boleh pakai. Kita tak nak begitulah. Sekurang-kurangnya sekarang tidak ada isu itu dah. Fundamentalnya tidak begitu. Hanya sekarang contoh pihak kerajaan dulu, kementerian sedang menyusun supaya MBOT dengan BM ni bercakap lebih sama rata lah. Sebab tu satu ketika dilantik pengurusi MBOT
dengan ETAC itu, Engineering Technology Council itu orang sama. Tapi dia mengundur diri terakhir saya dapat tahu. Tujuannya nak menyelaras perkara itu. Jangan ada konflik kan. Jadi walau macam mana usaha tu dah buat. Pada saya isu ni isu pelaksanaan akta. Dia tak boleh macam kita di bawah ni bercakap dengan mudah. Ingat kita boleh buat 2 hari kan. Nak akta ni tak boleh 2 hari. Lama proses dia. Jadi kalau nak penyelarasan pun take some time proses dia. Jadi mudah-mudahan kita doakan hasrat kita untuk menyumbang ke arah menyediakan sumber manusia yang terlatih lebih awal, yang mempunyai skill yang agak tinggi dalam segi professional area dia tu, semasa di kampus lagi tu, kita dapat terus menyumbang kepada itulah. Kepada Proclamation University yang menyediakan engineering program, biarlah mereka beri tumpuan kepada engineering scientist. Mereka ni akan jadi pakar runding, pakar penyelidik nanti kan. Kita tak apa yang jadi pakar orang kata terus langsung ke berkhidmat tu tak apa. Yang orang kata maintenance, doing the what do you call it, troubleshooting. That's what our engineer supposed to do lah. Maknanya yang faham tentang how the team function immediately on the ground. Begitu ya. Jadi kita sebut pun begitu. Oleh kerana saya ada sikit slide itu, saya nak glance through yang penting-penting kerana slide ni ada dah tinggal kepada ini. Dan berkaitan dengan soalan you tanya tadi apabila saya bincang tajuk yang diberi ialah pembangunan universiti, saya refer kepada beberapa dokumen yang refer tidak secara langsung pun kadang saya terlibat secara langsung menyediakan. Yang untuk Quito ni, Blueprint University tahun 2004 kita prepare untuk Quito ni. Itu saya sendiri terlibatkan. Dalam itulah yang diletaknya semua foundation yang kita tengok sekarang ni, bangunan banyak ada program perguti, program akademik begitu tumbuh, dan pengisiannya sudah mula diletak dalam penulisan sejak tahun 2004 lagi untuk Quito dan sehingga sekarang lah. Walaupun nampak dia berhenti 2013 tapi disambung. Memang blueprint ataupun strategic plan dokumen memang always macam tu. Walaupun tulis ni untuk 10 tahun, 2 tahun tu kita dah tambah nilai yang boleh diukur, kita terus buat dan kita pindah ataupun improve. Dan saya juga terlibat dalam tadi Prof. Mayan sebut Hala 7 Pendidikan Tinggi 1995 dan Datuk Maknum sebut berapa banyak yang mesti nak buat. Saya terlibat secara langsung memikirkan pada masa itu ialah bagaimana untuk memperbanyakkan peluang pendidikan tinggi di Malaysia ni. Dah terlibat. Mengapa kita kata universiti bukan 20, kita nak 40 pada masa itu. Tapi awam atau swasta fikir kemudian. Sebab tu sekarang lebih kurang 40, 50, 60 universiti kita ada sekarang sebenarnya. Jangan ingat 20, lebih. Yang 20 ni awam kan. Itulah yang kita perbukakan semua. Dipanggil massification education at higher level ni lah. Jadi kita dah terlibat dari itu. Dan yang lain pun saya terlibat. Yang bawah sekali itu saya sebut tadi. Sekarang saya adalah ahli jawatan kuasa pemandu MTUN untuk tempoh 3 tahun ke depan kot. Mesyuarat pertama baru ni bersidang 27 April 2018. Jadi sekarang ni di bawah new way of doing things lah. Tapi isunya sekarang MTUN dan TVET sepatutnya dia terus menjadi premier team untuk membangunkan TVET education. Kita masih letak dan begitulah. Jadi insyaAllah kita akan cuba bantu memberi pemudahkan perkara ni lah sebagai independen. Semua yang lain kecuali saya adalah industry people dalam jawatan kuasa pemandu ni. Jadi kita ni mewakili you all lah. Saya adalah personally maknanya mewakili you all semua ni untuk satu mungkin menjelaskan mengapa MTUN ni ada dan seterusnya. Mungkin teringat pada MTUN. MTUN ni keluar apabila kami, Prof. Ismail dan saya dan tim pergi melawat Australia. Bila tengok dia satu rangkaian technical university cukup strong, menjadi dipanggil apa ni, sportsman ataupun think tank kepada kerajaan, grup technical education di sana. So kami balik, kita dah ada 4 yang baik kita buat. Itu tahun 2006 lah bro, ya. Jadi kita rasmikan 2000 baik kita tubuhkan.
Tetapi kita dapat recognition oleh kementerian baru lately yang disebut MTUN sebagai satu grup universiti yang perlu diberi perhatian sejak 4 tahun lepas kot. Gitu. Yang memang dimasuk sebagai satu sebutan secara resmi lah kan dalam agenda kementerian. Jadi alhamdulillah Kuito juga yang memulakan nama MTUN sebenarnya, yang memperkenalkan perkara ini. Ini kredit kepada rektor pada masa itulah ya. Ini saya suka guna slide yang macam ni banyak kali dah, tapi dalam bentuk yang lain. Sebenarnya kita membangun universiti ni bukan satu perkara yang jenaka lah. It's very serious matter. Ini kena saya bagi tahu kepada semua orang yang akan terlibat dan seterusnya menyumbang dalam tim membangun universiti. Kita always lihat semasa kita buat perancangan dengan meletakkan apa yang kita nak masa depan. Always macam tu. Jadi kalau kita dah bekerja sekarang, kita kena dah mula tengok 5 hingga ke atas nanti. Kita mula dah fikir dah. Walaupun esok kita nak buat apa, lusa nak buat apa, tapi kita dah tuju supaya ujung yang kita dapat apa. Ini adalah always begitu. Kalau kita bekerja, dia panggil for today, I think kita tak ke mana-mana dari segi organisasinya. Jadi kita sebagai anggota organisasi hendaklah memahami hasrat berasaskan keadaan kita semasa. Macam sekarang 2018, semasa Kuito atau UTHM sudah berubah daripada banding yang kami dulu. Jadi you kena tengok yang sekarang, apa yang patutnya lebih baik daripada yang ada sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Always kena begitulah. Ini pesanan saya lah. Otherwise kita tidak boleh tak bergerak. Sebab saya tengok alhamdulillah masa Datuk Makno sambung sini, banyak yang ada sambung yang kami fikir dulu. Alhamdulillah, inilah benda-benda yang patutnya. Library saya terlibat dengan design secara langsung dengan arkitek. Jadi kebulat ke, jadi kelepeh ke bangunan tu, kita terlibat. Tetapi saya tinggal bila saya ingat plan dah lulus, saya tinggal orang nak buat pula lepas tu. Itu tugas saya pada masa antara tugas. Kita fikir nak adakan satu bangunan, nak adakan gedung ilmu untuk universiti. Dan beberapa kompleks yang lain tu kita ada layout semua possible future lah. Termasuklah beli tanah sebelah semberung sungai tu lah, masuk masa tu. Kalau tidak tak muat ni bangunan di sini, tak beli sebelah. Jadi itulah kita kata, kita kena tengok semasa tu apa. Kalau kita nak lebih baik, kita fikir immediately masa itu dan letakkan asas supaya mereka yang kemudian boleh tolong itu dengan juga menambah nilai. Tak bolehlah straightly yang kita fikir tu hanya itu saja, dan betul ada juga kelemahan. Itu ya. Jadi kita membangun universiti kerana ada fokusnya untuk membangun 3 perkara lah. Pengajaran, penyelidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Wah, ini Indonesia juga. Tridharma lah ya. Jadi yang melibatkan fizikal, program pengajian, semua manusia, sistem proses pengurusan disebut oleh Datuk Makno dan Prof. Ismail juga, dan saya kata juga budaya persekitaran. Kita membentuk, sebab kita ahli universiti yang menjadikan universiti ini ada satu budaya ilmiah, budaya ilmu, budaya universiti lah. Jadi lain-lain dan fizikal semua sudah kita sebut semua, dan program pengajian dan seterusnya. Jadi inilah sebenarnya agenda kita, dan kalau kita tengok dalam hal tertentu juga, kita mestilah membangun universiti membawa the right leadership quality at that particular time. Dia memang berubah ini. Dia tak ada pada satu ketika sama saja persyaratannya. Jadi peringkat awal mungkin berbeza dengan contohnya startup zone. Prof. Ismail dan tim sebelum memikirkan bagaimana nak adakan bangunan, tak ada pejabat, tak ada tempat, semua ni nak baiki bangunan yang tak berapa sempurna. Semua itu startup zone yang fikirkan. Lepas tu development zone yang kita mula fikir nak membangun lebih besar dan lebih mantap lagi. Lepas itu perubahan, kerana kita dah sampai pada satu tahap, kita mesti berubah, tak boleh duduk diam. So that's a leadership yang kita perlu lihat. Setiap tahap itu mestilah berbeza. Panjang ni kalau kita nak bincang tu, tetapi saya sebut bulat yang ketiga tu penting. University should stand as exemplary organisation in management practices. Kita ni sepatut universiti lah, universiti. Orang sebut universiti. Nak tengok contoh pergi kalau kat universiti, apa-apa benda pun.
Jangan pula kita besok menjadi satu tempat cemohan dan benda yang orang kata universiti tak betul. Saya tak nak dengar perkataan itulah, tak elok tu. Sebab tu should not practice an ad hoc leadership pada saya lah. Ad hoc leadership ni create discontinuity, disruptive, but reinvent the wheel. Sebenarnya akhirnya putar ke situ juga. Because they show that they can do it, finally dia tak pernah tengok yang apa yang berlaku dan dia nak buat. Sebenarnya reinvent the wheel. Jadi itu yang dangerous dalam segi university management, dari segi leadership. Kita kena beri perhatian kepada itu. Sebab itu saya dah lalui proses membantu membangunkan leadership baru untuk universiti ini di Intan, di ACAP dan generasi baru untuk jadi naib chancellor ni ada terlibat dengan saya sikit sebanyak lah. Itu sekat saya mampu lah kan. Kita pesan perkara-perkara itu sebab beberapa tahap saya dah lalui personally, melalui yang baru, yang pertengahan dan memantau yang patut tumbuh lagi dan seterusnya. Jadi rasa macam banyak berbeza keperluannya dan kepahaman itu. Academic culture saya sebut tadi sampai satu tahap kita dah kena sampai memikirkan, do we develop enough, giving energy enough untuk develop academic culture on campus. Academic culture ni luas, tetapi dalam hal ini kalau dia di kampus ini sepatutnya prosesnya ialah memberi tumpuan kepada core akademik kita, iaitu teknologi, engineering, technical education, semua itu ialah core kita di sinilah. Yang lain itu ialah penimbal yang membantu untuk menjayakan university business yang kes ni UTHM lah ya. Jadi we have to work with full of integrity, managing respect and caring, those kind of thing adalah satu agenda yang menjadikan academic culture ni ada. Kita tak nak dalam kampus akademik bermusuhan, akademik kalau zaman dulu surat layang kan. Zaman sekarang tak ada surat dah. Dalam media aja tu. Tak ada tulis surat. Jadi benda-benda macam tu mana saya is not the culture what we would develop in a campus. Sebab boleh kepada hasrat tadi kita hendaklah menjadi contoh kepada organisasi lain. Program akademik ini yang saya nak beritahu sikit. Sebenarnya inilah sepatutnya ia menggerak lebih kuat lagi dan lebih ke hadapan. Sebab sejak kajian pasaran kita buat 2006 bersama dengan masa itu Kuitu juga terlibat, jelas perlunya graduan yang practice oriented. Ini buku ni ada dekat kementerian, buku ni iaitu Hala 7 Pendidikan Kejuruteraan tahun 2006. Dan kita lately kita juga introduce work based learning sebagai satu konsep untuk kita mendedahkan pembelajaran bersama industri. Specification ni saya terlibat secara langsung menyediakan dan sekarang sudah ada di MQA, so boleh gunalah panduan itu. Jadi practice oriented dan work based learning ialah untuk kita membangun, saya ulang lagi sekali yang saya sebut tadi, membangun keupayaan pelajar kita. Bila di luar nanti mereka ni continue to be berinovasi, berkreatif dalam hal bidang masing-masing dan kenal apa masalah yang perlu diselesaikan on the ground. Jangan pula pergi sebagai orang yang statik, tak ada keterbukaan. Sebab kita tidak latih mereka ni melihat problem masa dia di kampus, membantu mereka menyelesaikan problem masa di kampus. Ini yang kita nak ni. Jadi itulah konsep mengapa adanya term macam work based learning. Lepas tu dikembangkan yang itu hari kita dengar 2U 2I. Itu sebenarnya ininya hanya tukar nama kerana itu spirit pada masa itu kan. Sekarang ni ada pula yang baru disebut 1I 1U lah pula. Ada pula dah. Itu di circle yang lain. Kerana dia nakkan program master, ni program master level yang 2 years. 1 year dekat kampus, 1 tahun lagi dekat industri. Boleh jalan, tak ada masalah. Konsepnya based still practice oriented. Kalau undergraduate kita panggil practice oriented lah. Kalau postgraduate ni mungkin different name lah kan. Itu sebenarnya. Dan akhirnya kita telah pun membina the spirit of keusahawanan yang saya sebutkan tadi melalui proses-proses yang tadi. Itu yang sebenarnya. Lepas tu saya kaitkan, we are also dalam case ni try to help, try to facilitate, dia panggil entrepreneurship education sebenarnya, yang sebenarnya. Sebab
sebagai entrepreneur, misalnya kalau dia tak ada benda nak diniagakan atau nak diusahakan, dia tak akan jadi walaupun dia belajar ilmu entrepreneurs. Sebab tu benda kita dalam kes ni, saya sebut benda ni ataupun saya sebut dan ni bahan itu ialah kalau orang kita engineering is the content yang kita nak memajukan. Kalau dia belajar tu ilmu lain, ilmu itu yang nak dibawa ke hadapan. Jangan statik setakat berhenti di kampus saja. Dia guna ilmu itu untuk lebih manfaat ke yang lain. Itu yang saya sebutkan, program akademik semasa kita ni sepatut membawa ke arah itu ya. Relevan M-Tone dan Tibet, saya dah jawab soalan tadi. Dia masih relevan dan kita M-Tone adalah premier Tibet group. So sepatutnya we are the contributor, big contributor toward higher end of the Tibet graduate and Tibet product. Ni sebab ada dalam soalan ringkas disebut melalui SMS ke WhatsApp. Dia kata cabaran for industrial revolution. Saya rasa kita ni kalau we can do it, pendidikan effective educational process yang kita sebut di kampus tadi, maka kita boleh hadapi isu-isu robot control human ni boleh diatasi dengan baik lah. Kalau tidak, kita ni yang jadi robot nanti. So we have to work on the campus. We have to enhance the kemahiran emosi, emotional quotient and human values on campus. Through campus exercise saja yang boleh kita buat. Kalau tidak, besok kita ni dikuasai oleh mesin sajalah. Itu dia. Jadi tak ada apa, kita masukkan itu ke dalam kampus. So we need to have a quality human factors semasa kita dalam kampus dalam banyak perkara yang ni. Dan kita bangunkan budaya dan DNA organisasi dalam kes ni UTHM lah untuk memperkukuhkan perkara itu ya. Ini semua ni perkara-perkara yang selalu saya beri ni. Ni tadi disebut berkali-kali, the journey is jauh, so we have to invent through many more process, dan itulah mungkin strategic dokumen perlu diadakan, perlu direview berkali-kali ataupun dilihat setiap 2 tahun, 1 tahun review kemana kita nak ke hadapan. Sebab kita nak the desire state itu, kita mesti janji kepada kita sendirilah apa yang kita nak jangka panjang dan seterusnya. Ini saya kata saya sehingga 2006 saya berani sebut. Kita dah buat macam-macam juga dulu. Bidang teras akademik itu kita dah letakkan on the ground properly supaya kita dapat teruskan. Practice oriented approach juga kita dah letakkan. Sebab tu dulu kita kata market ready graduate with entrepreneurial trade. Kita dah sebut dah dulu sebenarnya. Belum lagi dah sibuk-sibuk sekarang ni entrepreneurship apa-apa kan. Kita dah sebut dulu lagi dah. Dan emphasize on the industrial collaboration. Contohnya INSAP, yang tadi pun saya dah sebut ulang lagi lah ni, tadi teringat benda tu kan, SLDN semua tu, itulah sebenarnya. Dan staff professional, teaching engineer semua tu ya. Jadi ini semuanya ialah kita membangun budaya kampus tadi dengan membina dan memikirkan infrastruktur on campus. Yang ini kita dah buat dan kita fikirkan, dan you all kena teruskan perkara ini supaya lebih mantap dan lebih kukuh lah. Jangan kata kita mula kalau tinggal tak jadi apa juga. Begitu ya. Itu tugas orang yang baru. Jadi apa yang saya sebut ni sebenarnya pengalaman saya secara mudah saya sebut. Saya dah lalui ITK, UTM, membangun fizikalnya, memindah kampus ke Skudai, jalanan lumpur, kaki tak boleh pakai kasut. Tapi dah jadi dekan masa tu. Dekan pintu pun tak ada. Belum siap pintu dah perlu pindah dari kampus. Nak pakai kasut boot apa je dulu, pakai kasut panjang. And that's the time kita lalui sendiri. Buat fizikal kita buat melalui kita rancang dan buat. Sistem organisasi dan HR di UTM. Sampai hari ini pun saya tengok lagi dan kita terlibat dalam membangun the future plan, blueprint for HR and so on lah. Yang kita bangun tahun 2010, saya dah sendiri dapat menghayati dalam segi melihat pada bila saya masuk balik 2012. Sebab kita dulu kita buat 2010 hingga 2010 hingga 2000 berapa tu? Bukan 2010. Maaf. 1990 kita buat satu. Baru ni kita buat yang baru lagi 2013 sehingga 2025 untuk melihat UTM pada masa depan. Ini cerita pasal UTM lah kan. Sistem organisasi banyak. Sistem pengajian sesuazah di UTM, UTHM
Mana lagi, sebut je lah. Dan pengajian sistem sistem semester tu sebenarnya bermula di UTM sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, yang ada dekat IPTA sekarang, generally gitulah. Dan kita dah tengok program pengajian, diploma, undergraduate, postgraduate, saya dah terlibat secara langsung. Di Kuita pada masa itu, sistem pengurusan organisasi, fakulti, kita dah ubah dulu daripada 3 jadi 5 ke jadi? 5 tak? Pada masa itu, ISO kita bawa masuk pada masa itu, dan saya sendiri jadi MR representative untuk lihat bagaimana untuk mendidik kualiti di kampus, dan mula dah kita didikkan, kita bangunkan. Dan perancangan staff juga kita buat, program pengajian saya terlibat, dan pembangunan fizikal saya terlibat. Dalam segi master plan dan juga memikir beberapa bangunan yang paling mudah nak buat pada masa itulah, atau yang boleh didahulukan. Kalau UMK tu daripada kertas kosong, saya ingat dia ada lah, mudah sebut begitulah. Sebab saya tidak diberi apa-apa kecuali beri surat lantikan. Saya tanya apa nak buat, 7 bulan kemudian kami nak tengok ini mesti berjalan. 7 bulan bagi kertas kosong, duit tak ada, orang tak ada, program tak ada. Tapi alhamdulillah lepas 3 bulan diberi surat, 15 program dilulus oleh kementerian. Staff seorang belum ada lagi, tapi lulus program. Itu magic lah kan. Jadi kita outsource rata-rata orang. So buat program dulu, sebab tak ada program, tak boleh register universiti, tak ada program. Tak boleh minta staff, tak boleh minta fizikal, tak boleh minta duit. Jadi kita fikir program dulu kita cari. Pasal program tak perlu banyak duit. Sebab tu office saya pada masa itu, untuk makluman, untuk 3 bulan mula-mula di Kuito, di kementerian, di airport, di wakaf di Kota Baru. Itulah office-nya dalam masa 3 bulan. Mesyuarat kat wakaf di Kota Baru. Wakaf ni tempat tepi jalan je lah maksudnya. Tapi di airport banyak mesyuarat. Jumpa dengan orang di airport, bilik menunggu, kita janji kita bincang sikit. Macam itulah. Itu pengalaman yang saya cuba kongsi dengan you all. Alhamdulillah sekarang sudah ada 9,000 mahasiswa, dan berjalan nampaknya walaupun merangkak tapi berjalan lah. Itu. Jadi pengalaman saya kongsi itu, itulah. Kalau nak tulis semua ni banyak, nak cerita semua banyak, tapi saya fokus kepada kita membangun akademik, juga membangun budaya di dalam kampus dan seterusnya. Jadi sebagai penutupnya, membangun universiti berarti merealisasikan fungsi universiti. 3 tadilah. Akhirnya kita target pengajaran baik, sempurna, pendidikan baik dan sempurna di mana yang boleh, dan juga kita berfungsi memberi khidmat kepada masyarakat. Itu sebenarnya. Kalau tidak, kita tak sampai lah tujuan asal. Jadi membangun sebuah universiti ini seimbang antara fizikal dan bukan fizikal. Ini sebenarnya. Ada fizikal cantik, macam kita tengok cantik sebut. Kalau internal, perasaan, jiwa tidak betul, tak boleh juga. Itu kita dah tengok beberapa universiti. Saya tengok juga universiti yang saya paling rapat pun, nampaknya tak berapa bangun fizikal, rupanya isi tak berapa molek juga. Ini pun bahaya juga nanti. Tapi itulah, kita sebagai observer je sekarang, tak boleh buat apa. Pengupaya utama ialah tenaga kerja. Akhir, yang penting memang tenaga kerja. Sistem organisasi memang satu daripadanya, dan yang lain juga ya. Itu pengupaya ataupun enablers kepada universiti. Dan hasrat jangka panjang seperti saya sebut tadi, kalau kita menyediakan plan pembangunan proper secara bersama, seperti yang disebut oleh Prof. Ismail tadi, ialah teamwork, inilah satu kumpulan ataupun dan satu pasukan, maka kita boleh capai lah. Dan review regularly jangka pendek itu perlu. Jangan ingat yang kita letak tu, di mana-mana siapa letak pun sempurna. Tapi kita tidak nak ubah buat baru, tapi kita tambah nilai. Itu yang penting. Sebab pada masa tertentu mungkin ilmu baru ada, kepakaran baru ada, dan kita tambah itu untuk lebih kebaikan. Jadi saya jangka semua universiti kalau selepas 10 tahun tak begitu mantap lagi, saya rasa something wrong lah. Itu sajalah. Saya dah tengok dah lama ni. Sekarang ni tahun yang ke-45 saya bekerja dengan universiti dalam bidang ni. Tahun baru 45 tahun. Dan saya bagi kursus banyak kali ni, selalu setiap minggu pun ada. Minggu lepas kan apa saya berkursus dengan orang yang lebih kurang ginilah. You all ni semua muda, saya cakap. Sebab saya dah rasa muda. Orang 93 ada boleh bertugas lagi.
Ini baru umur 67 tahun kan. Jadi begitulah sebenarnya. InsyaAllah dengan doa semua saya boleh tolong membantu di mana yang boleh, di mana yang mampu lah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator. Panjang pula cerita.